Bismillahirrahmanirrahim. Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى واجعلنا من العلماء العاملين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang untuk kita mendengar dan mempelajari sama-sama sirah, iaitu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini akan sambung lagi tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah Quraisy, kabilah-kabilah Arab, memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah dari Arab. Kuliah sebelum ini kita sudah cerita bagaimana Rasulullah SAW mengenalkan dirinya kepada beberapa kabilah. Hari ini sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya kepada kabilah Bakr bin Wa'il. Kabilah Bakr bin Wa'il. Kabilah Bakr bin Wa'il di satu hari datang kepada Makkah. Mereka bukan orang Makkah. Datang di musim haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bantuan dari Abu Bakar Siddiq. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, kenalkan diri saya kepada kabilah ini, kabilah Bakr bin Wa'il." Maka Sayyidina Abu Bakar datang kepada mereka dan dia cerita tentang Rasulullah, minta mereka kalau boleh dengar daripada Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya mereka, bagaimana, berapa ramai kamu, wahai kabilah Bakar? Mereka kata, kita terlalu ramai, banyak. Abu Bakar tanya mereka lagi, dia kata, bagaimana kuasa kamu, kekuatan kamu? Yani ada tentera tak, wahai kabilah Bakar? Mereka kata, kekuatan tidak ada. Kita ramai saja, tapi tidak ada kekuatan kerana kita ada berjanjian dengan kerajaan Parisia. Kita ada berjanjian damai dengan mereka, jadi kita tidak boleh halang siapa-siapa yang mereka nak bunuh. Juga kita tidak boleh bantu untuk melawan kerajaan Parisia. Jadi kita tak ada kekuatan. Kita tak boleh berang, tak boleh tahankan siapa-siapa. قال فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, waktu itu Rasulullah bercakap dengan mereka. Rasulullah kata pula kepada kabilah Bakar, lepas Abu Bakar tanya mereka, dia kata, apa kata kalau Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu lindungikan Nabi Allah dan di satu hari Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik kamu dengan apa? Dengan kamu ni akan mendapatkan harta negara Parisia ini, yaitu kerajaan Kisra yang kaya sangat ini. Dan kamu bertasbih 33 tahmid, alhamdulillah 33, takbir 33.
Yani Nabi SAW ajar mereka sangka baik, kalau kamu lindungikan Nabi Allah, insya Allah kamu akan dapat banyak keuntungan di dunia dan di akhirat. Juga kamu sentiasa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka rasa bilik sebab tak pernah ada orang dia cakap tasbih, takbir, tahmid. Perkara ni macam tak pernah mereka mendengar. Mereka tanya, siapa kamu? Kabilah Bakar. Dia kata, aku adalah Rasulullah. Lepas tu lalu Abu Lahab sebelah mereka. Dia nampak Rasulullah cerita kepada mereka. Mereka kenal Abu Lahab, tapi tak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya Abu Lahab, mereka kata, wahai Abu Lahab, adakah kamu kenal lelaki ini? Yani Muhammad. Abu Lahab jawab, ya, aku kenal dia. Kemudian mereka cerita kepada Abu Lahab yang Muhammad ajak mereka masuk Islam. Dakwah mereka. Dan mereka kata, lelaki ini mengaku dirinya Rasul daripada Allah. Maka Abu Jahal, na'udzubillah, dia kata, la tarfa'u biqawlihi ra'sa. Jangan tegak kepala kamu untuk dia. Yani jangan dengar dia. Fa innahu majnunun yahdi. Sesungguhnya lelaki ni gila yang hanya bercakap sahaja. Astaghfirullahalazim. Yahdi min ummi ra'sih. Dia cerita je daripada kepalanya. Yani dia kata dia cakap je apa yang ada di otak dia. Itu kata Abu Lahab cinta Rasulullah. Maka kabilah Bakar bin Wa'il lepas dengar Abu Lahab cakap begitu, mereka jawab, laqad ra'ayna dhalik. Betul-betul apa yang kamu cakap wahai Abu Lahab, kita dah melihat perkara tu. Haitsu dzakara min amri Faris ma dzakar. Ketika khususnya waktu dia kata, kalau kamu lindungikan Nabi Allah di satu hari, kamu akan dapatkan harta negara Parisia. Jadi mereka anggap perkara tu mustahil. Perkara tu tak masuk akal. Negara Parisia negara yang paling kuat dan kaya sangat. Jadi mereka kata, betul lah apa yang kamu kata wahai Abu Lahab. Benarlah, lelaki ni memang gila sebab dia cakap kita boleh dapat menang atas negara Parisia dan dapat hartanya. Dan perkara tu jadi di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bergerak di balik, pergi menuju kepada kabilah-kabilah yang lain. Di waktu musim haji, semua kabilah-kabilah Arab dari sana, dari sini, mereka datang kepada Makkah. Jadi Rasulullah SAW nampak semua ahli kabilah-kabilah Arab, tidak ada siapa-siapa yang bersedia untuk melindungikan Nabi SAW atau masuk Islam. Jadi Rasulullah usaha lagi, dia pergi kepada kabilah-kabilah yang lain, dan setiap kali Rasulullah jumpa satu kabilah dan mereka terbaling dan ada yang halau, ada yang hina, ada yang gelakkan Rasulullah. Rasulullah SAW kata, la ukrihu ahadan ala syai'. Aku tidak akan memaksa sesiapa atas apa yang saya bawa ini. Aku tak akan paksakan. Aku hanya memperkenalkan diriku. Aku hanya menyampaikan balagh, yakni menyampaikan sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang rida, setuju, dia terima apa yang aku ajar dia, fadak, maka okey, dia untung, alhamdulillah. Wa man karihahu lam ukrihah. Dan barang siapa yang benci perkara yang saya bawa ini, aku takkan paksakan dia. Wa inna ma uridu man'i minal qatl. Sesungguhnya
Semua keinginan saya ni hanya mahu orang lindungikan saya daripada orang Quraisy agar mereka tidak berjaya bunuh saya. Bukan kerana saya sayang hidup ini. Tidak. Bahkan kerana saya mahu sampaikan agama Allah. Itu sahaja. Jadi saya nak orang lindungikan saya sehingga saya berjaya sampaikan agama Allah kepada orang yang lain. Falam yaqbalhu ahadun min tilkal qabail. Maka tidak ada satu kabilah pun menerimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan setiap satu kabilah yang tolak Rasulullah, terbaling dari Rasulullah, lepas mereka tolak permintaan Nabi dan tidak setuju untuk melindungikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata qaumur rajuli a'lamu bih. Ahli keluarganya, orang kampungnya lebih mengetahui siapakah lelaki ini, yakni Muhammad. Mereka kata yakni Quraisy sendiri terbaling darimu. Quraisy sendiri, kaum kamu, mereka tidak melindungikan kamu. Kamu seorang lelaki yang sudah merosakkan kaumnya, bagaimana akan membetulkan kita? Itu jawapan mereka kerana mereka tidak matang, tidak berakal, tidak cek terlebih dahulu tentang hakikat kejadian. Dan ini adalah kebiasaan manusia yang tidak matang atau yang berta'assub untuk berkauman atau mazhab atau pemikirannya sendiri. Seorang Muslim yang matang, yang berakal, yang berilmu, dia kena cek sendiri tentang apa-apa yang diajar oleh orang lain. Dia kena pastikan, dia kena cek terlebih dahulu. Kalau orang tuduh atau kalau orang fitnahkan atau apa-apa, orang Muslim yang bagus dia cek terlebih dahulu, barulah dia percaya. Wahakala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW sambung mencari kabilah-kabilah yang boleh melindungikannya dan Allah buka hati mereka. Jadi Rasulullah SAW jumpa dekat Al-Aqabah. Al-Aqabah ini dia dekat daripada Mina. Dia jumpa 6 orang daripada Al-Madinah, golongan Ansar. Rasulullah SAW datang menuju kepada mereka. Dia tanya mereka, man antum, dari mana kamu ni? Mereka kata, kita beberapa orang daripada Al-Khazraj. Al-Khazraj ni daripada Madinah. Al-Ansar, golongan Ansar. Nabi SAW tanya mereka, adakah kamu antara orang yang ada janjian dengan Yahudi, janjian damai? Mereka kata, ya, betul. Kita ada janjian damai dengan orang Yahudi. Kerana di waktu itu orang Yahudi terlalu ramai dan kuat di Madinah. Jadi ahli Ansar, orang Ansar di Madinah, mereka di dalam golongan Ansar sendiri terpecah, tidak bersatu. Mereka ada berang antara di dalam golongan Al-Ansar, Al-Aus wal Khazraj. Golongan Al-Ansar 2 kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua-dua kabilah ni berang. Dan berang mereka bertahun-tahun, bulu-bulu tahun tak berhenti berang mereka. Jadi mereka terpecah dan tak kuat kerana mereka tidak berkumpul, tidak bersatu. Oleh itu orang Yahudi ambil kesempatan, jadi Yahudi yang selalu menang kalau berang dengan Al-Ansar. Akhirnya Al-Ansar tidak ada pilihan, mereka buat janjian damai sahaja dengan Yahudi di Madinah supaya mereka tidak ada berang lagi dengan Yahudi. Yang ini maknanya Al-Ansar lemah, tak kuat. Orang Yahudi lagi kuat dari mereka. Maka di riwayat lain Rasulullah SAW jumpa mereka tu ketika mereka sedang syukur rambut mereka waktu haji. Jadi Nabi SAW datang dekat dengan mereka. Dia kata, afala tajlisuna ukallimukum? Boleh ke kamu duduk, saya cerita sikit kepada kamu? Mereka kata, boleh, silakan.
Rasulullah duduk dengan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada mereka tentang Islam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Ansar, yang 6 orang ini, Allah Subhanahu Wa Taala memang ingin memberi kebaikan kepada mereka. Jadi Allah buka hati mereka. Dan mereka pun melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka yang sangat jujur dan benar. Hati mereka terus tenang dan buka untuk Rasulullah. Mereka sahaja Al-Ansar. Kabilah bulu-bulu kabilah yang lain yang sebelum tu mereka semua tolak. Mereka semua kasar dan tidak terima Rasulullah. Al-Ansar ni mereka kata, waktu Rasulullah cerita, setiap satu cerita kepada yang lain, cakap dengan yang lain, Al-Ansar, ta'lamuna wallah, kamu kan tahu, demi Allah, inilah Nabi yang orang Yahudi selalu kalau gaduh dengan kita, mereka takutkan kita dengan dia. Di Madinah, kalau orang Yahudi gaduh atau berang dengan Ansar, orang Yahudi akan ucap satu ucapan yang begini. Mereka kata kepada Al-Ansar, telah dekatlah zaman Nabi akhir zaman. Dan dia dari golongan kami orang Yahudi. Dan kalau sudah dibangkit oleh Allah, kita akan bunuh kamu dengan cara habis-habisan. Wahai Al-Ansar. Menakutkan Al-Ansar. Jadi Al-Ansar selalu risaulah kalau ada Nabi betul. Akhirnya subhanallah tak keluar Nabi akhir zaman dari golongan Yahudi. Bahkan dari golongan Quraisy. Daripada anak Nabi, cucu Nabi, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Al-Ansar di waktu tu mereka kata, ini adalah kesempatan besar. Inilah yang Yahudi selalu kata, janji nak bunuh kita. Kalau Nabi akhir zaman dibangkit, maka janganlah mereka mendahului kita. Marilah kita terlebih dahulu sebelum mereka beriman dan ikutlah Nabi akhir zaman ini. Maka di waktu itu, mereka jawab kepada Nabi, percaya Nabi dan masuk Islam terus. Di waktu itu. Mereka sahaja, orang Al-Ansar yang 6 orang ini, atau ada riwayat kata 8 orang. Mereka sahaja yang terima jemputan Rasulullah SAW kepada Al-Islam. Cuma, mereka di waktu tu tak boleh janji Rasulullah SAW yang mereka ni boleh lindungikan Nabi SAW, sebab keadaan mereka di Madinah pun tak tetap. Yani keadaan masyarakat. Mereka Al-Ansar, iaitu dua kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj, bergaduh, masih berang. Yani tak berhenti berang. Jadi mereka cakap dengan Nabi, wahai Rasulullah, kita beriman kepadamu. Kita percaya. Itu kita dah yakin. Cuma kita datang kepada Mekah dan kaum kami di Madinah, di Al-Ansar, masih berang. Masih bergaduh. Belum lagi tetap keadaan mereka. Jadi, tunggu, mereka minta dari Rasulullah. Mereka kata, kalau boleh, tunggu ya Rasulullah, tunggu kita sampai kita balik kepada Madinah. Dan kita sampaikan berita kamu ini kepada kaum kami. InsyaAllah, ramai orang akan masuk Islam dan kita bincang dengan kabilah-kabilah kami juga yang lain agar mereka masuk Islam. Mudah-mudahan, mereka kata kepada Rasulullah, mudah-mudahan ya Rasulullah, kabilah kami Al-Aus wal Khazraj melakukan perjanjian damai dan balik baik macam dahulu, tak perang lagi. Maka wahai Rasulullah, kalau Al-Aus dan Al-Khazraj dua-dua jadi baik, berhenti berang, bersatu, maka tidak ada seorang lelaki yang lebih kuat daripada kamu ya Muhammad. Kami akan menangkan kamu, akan lindungikan kamu. Tidak ada siapa-siapa boleh kalahkan kita kalau waktu perang. Dan Al-Ansar, golongan Al-Ansar memang mereka orang yang kuat di dalam perang. Dan golongan Al-Ansar ini semua sebenarnya mereka keturunan Yaman. Mereka daripada negara Yaman. Tapi sudah lama tinggal dan pindah di Al-Madinah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan mereka. Yani Rasulullah SAW tak kata aku tak tahu. Rasulullah setuju. Dia kata okey baik, tak apa. Aku terima sebab kamu pun dah masuk Islam dan kamu cerita dengan cerita kamu semua tu memang benar dan aku setujulah dengan apa yang kamu cadangkan, iaitu suruh Rasulullah tunggu, jangan buat apa-apa. Mereka suruh Rasulullah duduk di Makkah dulu, tunggu kita sampai kita datang tahun depan. Kalau kita datang tahun depan, wahai Rasulullah, kita akan bawa ramai orang datang sekali janji kepada Rasulullah, dan kita bincang terus bagaimana kita keluarkan Rasulullah dari Makkah dan kita lindungikan Rasulullah, dan kita rancang perkara itu semua tanpa ada sesiapa daripada orang Quraisy perasan. Jadi Rasulullah setuju dengan cadangan mereka. Yakni di kali ini ada bahagian ulama kata ini adalah berjanjian Aqabah pertama. Tapi ada bahagian ulama dia kata ini bukan berjanjian lagi. Ini bukan berjanjian pertama, ini golongan Ansar mula masuk Islam. Yani ini baru masuk Islam, belum lagi janji Rasulullah. Janjian iaitu bai'ah. Bai'ah itu belum lagi jadi. Tetapi yakni mereka masuk Islam, alhamdulillah. 6 orang ini. Selepas mereka balik kepada Al-Madinah, 6 orang ini mereka cerita kepada kaum mereka di Al-Madinah tentang Rasulullah, tentang agama Islam, sehingga ulama sirah berkata tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu rumah di dalam Madinah melainkan ada disebut nama Nabi SAW di dalamnya. Hatta rumah orang yang bukan Islam. Rumah orang yang bukan Islam, yakni dah jadi cerita viral. Macam zaman sekarang cerita viral. Cerita Rasulullah dan agama Islam dah dibangkit. Dah diutus oleh Allah, dah bangkit Nabi akhir zaman, dari semua cerita. Namanya Muhammad, dia dari Quraisy, dia sekarang di Makkah, dia sekarang ditahan oleh orang Quraisy, tidak bebas dia menyampaikan dakwah, dia minta bantuan dari kita golongan Al-Ansar. Marilah kita sama-sama ambil kesempatan ini, kita cari ridha Allah, jom kita bantu Nabi Allah. Jadi mereka berdakwah, yang 6 orang itu lepas balik kepada Al-Madinah, dan Masya Allah dapat berjaya masukkan orang di dalam Islam. Ada dengan keluarga mereka, dengan anak. Beberapa orang masuk Islam oleh berkat dakwah 6 orang itu. Jadi banyak yang masuk Islam oleh berkat dakwah 6 orang itu. Tanpa mereka pun yang masuk Islam tu, tanpa mereka jumpa Rasulullah lagi. Belum lagi jumpa Rasulullah, tak jumpa Rasulullah lagi. Tapi subhanallah, lepas dengar cerita Rasulullah, lepas 6 orang itu dari Al-Ansar jemput mereka masuk Islam, percaya Rasulullah, mereka terus percaya Rasulullah dan terus masuk Islam. Sebab itu Nabi SAW sangat sayang Al-Ansar. Dia suka Al-Ansar. Sebab apa? Daripada bulu-bulu kabilah yang Rasulullah memperkenalkan dirinya kepada mereka dan jemput mereka masuk Islam, semua mereka balas kepada Rasulullah dengan balasan yang kasar dan yang kurang adab. Al-Ansar bukan hanya balas dengan baik sahaja, bahkan mereka terus Islam, terus percaya, terus usaha dan mengambil berat tentang perkara itu, balik kepada negeri mereka Al-Madinah dan jemput orang pun masuk Islam. Sebab itu Nabi SAW amat menyayangi ahli Al-Ansar. Sebab mereka mudah masuk Islam. Dan mereka antara orang yang cepat terima al-Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara orang juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak dia masuk Islam, iaitu ada 2 orang datang daripada Al-Madinah, daripada Al-Ansar juga, Al-Khazraj, daripada Al-Aus, kabilah Al-Aus, iaitu Al-Ansar juga. Satu namanya Iyas, satu namanya Abul Husair. Dengan kumpulan mereka, rombongan mereka, mereka datang kepada Makkah. Tujuan mereka, Al-Aus ini, mereka nak cari siapa-siapa daripada Makkah boleh
buat janjian dengan mereka, boleh bantu mereka supaya mereka nak berang kepada saudara mereka Al-Khazraj. Sebelum mereka jumpa orang Quraisy, Nabi SAW dapat cerita yang mereka ni datang satu golongan daripada Al-Ansar, dan Rasulullah SAW selalu macam suruhlah sahabat-sahabat macam jadi macam media sosial lah. Media sosial cerita cari dan perhatikan siapa yang baru datang kepada Makkah, orang luar. Jadi sahabat bagi tahu kepada Rasulullah yang ada satu golongan daripada Al-Aus datang. Rasulullah terus pergi jumpa mereka. Rasulullah SAW duduk dengan mereka. Dia kata kepada mereka, dia tahu tujuan mereka datang kepada Makkah. Mereka cari janjian untuk nak sambung perang. Jadi Nabi SAW dia kata, adakah kamu boleh menerima perkara yang lebih baik daripada tu? Lagi baik daripada kamu mencari orang janji kamu lah, buat janjian untuk berang. Aku jemput kamu kepada perkara yang lagi mulia dari itu. Mereka kata, apa itu? Dia kata, aku adalah Rasulullah. Ba'athani lil ibad. Allah bangkitkan saya untuk memberi hidayat kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah. Dan saya berdakwah kepada Allah agar manusia semua sembahyang hanya kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Dan Allah sudah turun kepadaku kitab, iaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah ceritalah tentang Islam, ahkamul Islam. Dia baca Al-Quran kepada mereka sampai mereka dengar. Maka Iyas itu muda, Abul Husair tua sikit. Iyas itu dia sukalah, dia terus cakap, demi Allah, wahai saudara semua, wahai kawan saya semua, aku sangat suka dan benarlah perkara ni lebih baik. Marilah kita masuk agama ni. Ikut Nabi ini. Pasti Allah akan bantu kita. Tapi kawan dia yang lagi tua itu namanya Abul Husair, ambil basir dengan tangan dia, dia baling kepada muka Iyas. Dia geram. Dia kata, diam engkau. Jangan cakap macam tu. Jangan cepat buat keputusan begini. Jangan ikut dia. Kita datang Makkah ada tujuan. Bukan datang nak cari Nabi, agama ke apa-apa. Kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita, kita ada berang di negeri kita. Kita nak ambil janjian, cari siapa-siapa boleh bantu kita untuk berang. Jadi, Iyas waktu tu diam pun sebab dia muda. Kemudian, Nabi SAW diam dari mereka, dia bangun. Tapi, mereka kata, Iyas itu, antara orang yang Allah pilih dia untuk hidayah. Dia kalam Nabi SAW dan bacaan Rasulullah kepada Al-Quran masuk dalam hati dia. Jadi walaupun Abul Husair dah marah dia, hentam dia, tapi dia dah, Islam dah masuk dalam hati dia. Dan dia meninggal di Makkah di waktu tu. Dia tak sempat balik dengan mereka kepada Madinah. Sebelum dia meninggal, mereka kata dia asyik mengulangkan Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia baca zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sehingga wafat. Maknanya dia meninggal dalam agama Islam dan husnul khatimah. Lepas dia meninggal, kawan-kawan dia semua Abul Husair dan kumpulannya, rombongannya yang datang dari Al-Madinah, dari golongan Al-Aus, mereka pulang kepada Al-Madinah sahaja, tanpa ada Iyas kerana Iyas sudah wafat. Tapi subhanallah, ini adalah usaha Rasulullah SAW untuk memasukkan orang di dalam Islam. InsyaAllah esok, saya minta maaf kerana hari ini tak boleh panjang, ada kelas lain juga lepas ni. InsyaAllah esok kita akan sambung juga, akan cerita sedikit tentang apa sebab Al-Aus dan Al-Khazraj berang berbulu-bulu tahun. Apa punca berang mereka dan berselisih mereka. Sebab Al-Aus wal Khazraj ini ada riwayat yang kata sepanjang 100 tahun berang. Tak damai, tak betulkan keadaan. Tak ada siapa-siapa boleh tolong
masuk campur, betulkan keadaan. Jadi hidup mereka sentiasa sengsara dan susah sangat. Selalu perang. Al-Khazraj tidak aman, takut dari Al-Aus. Al-Aus juga tidak aman, selalu takut kalau ada orang Khazraj. Sehingga bila mana Al-Ausi nampak orang Khazraji, dia akan bunuh. Orang Khazraji nampak Aus, dia akan bunuh. Walhal Al-Aus dan Al-Khazraj bersaudara. Bersaudara. Tapi macam tu, syaitan dah bakarkan fitnah antara mereka. Tapi subhanallah, akhirnya keadaan mereka balik jadi damai dan baik dan betul oleh keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 orang yang datang dari Al-Ansar dan masuk Islam, percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kabilah yang pertama terima agama Rasulullah SAW dalam agama Islam, iaitu Al-Ansar. Dan 6 orang itu mereka masuk Islam dengan kuat dan jujur. Sebab itu mereka balik kepada Al-Madinah bukan sembunyikan agama agama Islam, bahkan mereka zahirkan itu, bahkan mereka berdakwah. Mereka ajak orang lain juga masuk di dalam Islam dan berjaya masukkan beberapa orang, dan mereka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun depan kita akan jumpa kamu di tempat yang sama di waktu musim haji. Jadi sepanjang 1 tahun mereka bersiap-siap, menyediakan diri mereka dan bawa rombongan mereka, dan akan cari Rasulullah di tempat Al-Aqabah, iaitu dekat daripada Mina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.